Sarawak membangun dengan pesat, pertumbuhan ekonomi semakin rancak dilakukan. Ini kerana kestabilan politik serta sokongan rakyatnya yang berbilang kaum. Sarawak melangkah sejarah apabila menjadi negeri pertama yang mengeluarkan bahan api tenaga hidrogen. Ini adalah inisiatif dan aspirasi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg yang melonjakkan ekonomi Sarawak dalam jangka masa panjang dan membawa Sarawak ke era lebih moden dan dinamik. Yang amat berhormat Premier Abang Jo mempunyai perancangan yang besar untuk membangunkan ekonomi Sarawak, bermula dengan ekonomi digital, oil and gas, penubuhan petros, hingga green hydrogen, amonia, karbon dan arge. Manakala kereta berkuasa elektrik dan berkuasa hidrogen akan menyusul. Apa yang harus kita lakukan untuk mengurangkan kesan karbon yang memanaskan planet, dan bagaimana kita mengurangkan kepanasan disebabkan oleh perubahan cuaca, climate change. Kita di Sarawak, kita telah mengkaji bahawa kita ada beberapa advantage dalam menangani isu climate change, kerana kita mempunyai resource yang boleh mengeluarkan tenaga di perbaharui selain daripada hydro. Satu-satunya ialah pengeluaran hidrogen, dan hidrogen ini dapat digunakan untuk industri dan juga industri pengangkutan. Dan memang pada mulanya kalau tidak mengeluarkan hidrogen berkenaan elektrik, kuasa elektrik. Dan di sinilah kita mempunyai kuasa elektrik untuk mengeluarkan hidrogen. Dan apabila hidrogen dapat dikeluarkan, maka ia akan digunakan oleh semua industri dan ia adalah energi bersih, clean energy. Untuk melestarikan penggunaan tenaga hidrogen, pada tahun 2019, Sarawak telah membawa 3 buah bas berkuasa hidrogen dari China sebagai percubaan untuk pengangkutan awam di Sarawak yang menggunakan tenaga bahan api hidrogen buatan Sarawak. Pada tahun 2021, Sarawak telah membina sebuah stesen Petros pertama di Darul Hana Kuching dan akan diperluaskan di bandar-bandar utama Sarawak. Stesen Petros ini bukan sahaja berfungsi sebagai stesen mengisi petrol, malah menyediakan pengisian tenaga hidrogen dan mengecas kereta tenaga elektrik. Ini memberi kemudahan kepada warga Sarawak yang memerlukan perkhidmatan berkenaan. Stesen Petros ini di bawah seliaan SEDC Energy Sendirian Berhad. Baik, jadi kalau kita lihat sebenarnya stesen minyak ataupun stesen minyak bersepadu ini Petros, di bawah jenama Petros, tetapi dikemudikan ataupun diuruskan sepenuhnya oleh SEDC Energy Sdn Bhd. Jadi sebenarnya banyak kekeliruan di antara apakah itu Petros dan juga apakah itu SEDC Energy. Kalau kita lihat, Petros adalah jenama dan Petros juga mempunyai tanggungjawabnya tersendiri. Jadi kalau kita lihat di sini adalah di Darul Hana Kuching, iaitu yang pertama di Sarawak, di mana ia merupakan pengisian mogas, iaitu RON95, RON97, diesel, dan apa yang special ya adalah kita juga mempunyai pengisian untuk electric vehicle ataupun kereta elektrik dan juga pengisian untuk kereta fuel cell vehicle, iaitu untuk hidrogen. Dan ini merupakan yang pertama di Sarawak, dan kalau kita lihat untuk masa yang akan datang, kita akan ada lagi
beberapa buah di Sibu, Bintulu, Seri Aman, Miri dan sebagainya, dan ini akan mewujudkan jaringan stesen-stesen minyak, stesen-stesen pengisian minyak bersepadu untuk kegunaan orang kita, orang Sarawak kita. Dan ini merupakan inspirasi dan juga aspirasi Yang Amat Berhormat Premier kita, Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ini menunjukkan bahawa kebanggaan rakyat Sarawak yang boleh kita pegang dan boleh kita kongsikan kepada orang ramai yang berada di luar Sarawak. Inilah keistimewaannya kita di Sarawak. Ini membuktikan kesungguhan dan kejayaan Sarawak menerkai bidang oil and gas, malah menjangkaui hidrogen hijau dengan jumlah yang besar untuk kegunaan domestik dan diekspor keluar negara sebagai meningkatkan pendapatan ekonomi Sarawak. Kita amat beruntung dan bertuah memiliki seorang yang amat berhormat Premier yang berwawasan, di mana kita melihat semenjak beliau mengambil alih tampuk kepimpinan negeri Sarawak, kita mendapati idea-idea baru telah diluahkan dan dilaksanakan oleh beliau untuk membawa Sarawak ke peringkat antarabangsa, terutama sekali dari segi pembangunan ekonomi. Seperti kita lihat semenjak 2017, Yang Amat Berhormat Premier kita telah mensasarkan bahawa Sarawak harus menjadi sebuah negeri maju tibanya 2030. Dengan aspirasi ini, beliau telah merangka beberapa perancangan untuk membawa Sarawak ke sebuah negeri maju menjelang 2030. Contohnya ekonomi digital, ekonomi hidrogen dan ekonomi hijau yang telah diperkenalkan. Jadi dengan adanya perancangan sedemikian, kita telah merangka satu plan 10 tahun di mana kita berhasrat untuk mencapai KDNK sebanyak 282 bilion setahun daripada 132 bilion tahun 2019. So lonjakan itu memerlukan pertumbuhan ekonomi dari sekitar 6 ke 8% setiap tahun. Jadi bagaimana untuk mencapaikan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sedemikian? Jadi antara approach-nya adalah memperkenalkan ekonomi digital. Dengan adanya ekonomi digital yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita, jangkaan ini boleh dicapai melalui produktiviti yang tinggi dengan kaedah kerjaan yang efisien. Itu adalah objektif utama pengenalan digital ekonomi. Yang keduanya, dalam kita mencapai kemajuan ekonomi ini, kita tidak harus lupa kepada pembangunan alam sekitar. Dan ekonomi hidrogen ini amat tepat dengan hasrat untuk mencapai sebuah negeri maju. So jadi dengan adanya kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar, kesemua ini harus memberi impak kepada komuniti, masyarakat, orang-orang Sarawak kita. Jadi kita tak nak gah sebagai sebuah ekonomi yang maju tapi rakyat kebelakangan. Jadi amat perlu ketiga-tiga ini disatukan menjadi satu aspirasi besar di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita. Menurut Premier Sarawak, menjelang 2025, Sarawak akan mempunyai sistem pengangkutan transit aliran automasi ART yang juga akan menggunakan sel bahan api hidrogen yang lebih efisien, bersih dan menjimatkan. Ia adalah sebahagian daripada program keseluruhan Sarawak untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau selaras dengan protokol sidang kemuncak perubahan iklim Groslow Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB 2021. Apa itu hidrogen? Bagaimana ia dihasilkan? Dan apakah sumber utamanya? Dan adakah ia selamat digunakan? Dah dites, kalau kita tembak tangki, dua tangki, satu petrol, satu hidrogen, tembak, tangki petrol akan meletup, tangki hidrogen tidak meletup.
Kalau accident, tangki petrol meletup, tangki hidrogen tidak meletup. Betul? Selamat. The most important thing is the green part. Green. Nya green lah. Ya, kalau nya green, nya boleh menyelamatkan dunia, menyelamatkan awam dan generasi yang akan datang. Dan yang satu lagi, I forgot, kalau hydrogen, one part of hydrogen compared to one part of petrol, hydrogen punya kekuatan adalah 3 hingga 5 kali petrol. Kekuatan. Energy Density. Sebab ya, hydrogen digunakan oleh heavy industry. Now they are using in Europe and so on, in Korea and so on, Japan. The heavy industry yang menggunakan hydrogen. Hidrogen adalah bahan api yang bersih, mesra alam. Hidrogen juga boleh dihasilkan dari berbagai sumber domestik seperti gas asli, air, tenaga nuklear, biogesim, arang batu bergas dan kuasa boleh diperbaharui seperti solar dan angin. Sejak kebelakangan ini, tahulah di Sarawak memang kita mewar-warkan dan membangunkan industri hidrogen ini. Dan kita memberikan penekanan kepada industri hidrogen dan juga production of hidrogen inilah. Hidrogen sebenarnya adalah satu unsur kimia yang paling banyak di dunia inilah, di bumi inilah. Unsur dia bernombor 1 dan juga dia adalah sesuatu elemen yang tidak mempunyai bau, it's odorless, dan juga dia merupakan satu elemen yang sangat ringan. Sarawak negeri yang luas mempunyai iklim yang stabil. Sarawak juga mempunyai 3 ambangan hidro yang besar, maka tidak mustahil hidrogen Sarawak dapat dihasilkan juga dari air hidro. Untuk proses hidrogen, air boleh dipisahkan menjadi oksigen dan hidrogen melalui proses yang dipanggil elektrolisis. Proses elektrolisis berlaku seperti menggunakan molekul air yang menghasilkan elektron dan mengeluarkan tenaga hidrogen. Kilang hidrogen kita sedang dalam proses pembinaan oleh syarikat Korea. Akan siap dalam mungkin 2 tahun hingga 3 tahun. Selepas itu barulah kita boleh menghasilkan hidrogen untuk ekspor. Hari ini, bahan api hidrogen boleh dihasilkan melalui beberapa kaedah. Kaedah yang paling biasa hari ini ialah pembentukan semula gas asli, proses haba atau wap. Untuk mengeluarkan hidrogen, biasanya melibatkan pembentukan semula wap, proses suhu tinggi di mana wap bertindak balas dengan bahan api hidrokarbon. Untuk menghasilkan hidrogen, banyak bahan api hidrokarbon boleh diubah suai untuk menghasilkan hidrogen. Hidrogen juga boleh dihasilkan menggunakan pacuan suria dan biologi. Sebab itu saya membawa pakar-pakar dunia untuk datang ke sini. Hari ini kita ada Jim. Dulu kita bawa Don Tapscott. Don Tapscott adalah pakar blockchain. Dan kita bawa Masio Kaku, bapa fizik. Ini adalah world renowned on fizik. Dan juga kita telah berkongsi dengan seorang pemuda India yang kita bawa. Is very futuristic. Jadi bermakna sudah ada digital transformation kita. Dan kita gunakan data. Dari data kita terjemahkan sumber kita kepada kegiatan ekonomi. Dan dengan itu saya yakin bahawa Sarawak akan dapat mengeluarkan bahan-bahan yang penting dalam transformasi dunia itu. We call it energy transition.
Kerajaan Sarawak telah membuat perjanjian persefahaman dengan dua buah firma dari Korea dan Jepun untuk menerokai dan menghasilkan hidrogen dan green hydrogen. Sekarang kita ada pelaburan daripada Korea dan Jepun. Dan dia akan berkolaborasi dengan kita, khususnya SEDC Energy, untuk mengeluarkan hidrogen dan dibeli balik oleh mereka. Jadi kita mengeluar mengikut jadual pada tahun 2025-26 100,000 tan, di mana 10,000 tan akan digunakan untuk negeri. Yang lain kita ekspor ke Korea. Hidrogen juga memainkan peranan penting untuk perkhidmatan sistem tenaga masa hadapan. Apabila perubahan iklim akan menjadi lebih drastik, maka dunia perlu beralih kepada kuasa clean energy atau green hydrogen. Ini memungkinkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui seperti hidrogen meningkat. Sarawak bukan sahaja berada di landasan industri hidrogen, malah Premier Sarawak sudah pun membuat kajian untuk menghasilkan kuasa green menggunakan algae. The type of algae, how you produce algae, what are the components of algae, how you produce it through technology. Get the data right, how you produce it, then for all you know, all our coastal area, for that matter, with producing algae. Sarawak diperakui oleh Badan Antarabangsa sehingga Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dijemput untuk berucap mengenai hidrogen di pentas dunia di Rotterdam, Belanda pada 9 Mei 2022 dan juga dijemput oleh Singapura untuk berucap mengenai hidrogen. Ini adalah satu pengiktirafan kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan menjulang nama Malaysia. Negeri Sarawak juga sering dijadikan medan penganjuran International Conference of Clean Energy yang dihadiri oleh pemain industri oil and gas seluruh dunia. Sudah nyata dan jelas Sarawak ke hadapan dalam industri hidrogen. Tenaga bersih mesra alam ini menjadikan Sarawak negeri pertama di Asia Tenggara mengeluarkan tenaga hidrogen dan menggunakan tenaga hidrogen untuk perkilangan dan automotif. Segalanya ini adalah titik tolak dari idea brilian seorang pemimpin ulung Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg memandang jauh ke hadapan. Yang Amat Berhormat Abang Jo mewariskan kepada generasi Sarawak sesuatu yang amat bernilai. Rakyat Sarawak harus berbangga mempunyai pemimpin yang bijak memandang visi masa hadapan Sarawak yang lebih maju dan cemerlang. Sarawak boleh menjadi kuasa ekonomi yang kukuh, memiliki infrastruktur dan utiliti yang terancang, serta menjadi kuasa besar sumber tenaga bersih seperti green hydrogen dan sebagainya untuk merealisasikan Sarawak mencapai wawasan 2030 sebagai negeri termaju berpendapatan tinggi di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Masyarakat yang akan melabur di mana dia akan separatekan gas ini, syngas. Dan pelaburan ini satu loji 6 bilion US dollar. Ini kita ada dua loji bermakna 12 bilion US dollar. Kalau masuk dalam, kalau kita terjemah dalam ringgit, 48 bilion ringgit. Apa dikendaki ialah tenaga kerja kita yang well trained in this field. Ini mungkin by 2026 atau 27 aja sah completed syngas.
bermakna before 2030. Tadi Jim katanya 2050 pandai jadi awal. Tadi Jim kan? Saya 2030 mungkin awal. 2027, and to reach 8% growth, 6 to 8%, you must inject into our economy estimate 64 billion ringgit. But now it's more than that. That one alone is only 48. Belum lagi nak Sumitomo yang take hydrogen that. So a lot of work opportunities, job opportunities for our people. So what is important for the young generation 18-28? Sesuatu cita-cita yang sekarang ini kita nampak memang dah menjadi nyata. Yang ini penting. Kalau sesuatu cita-cita itu kita buat hanya berdasarkan kepada apa yang kita impikan, itu memang jauh ya. Tetapi ya, realiti dia tak ada. Tapi sekarang ni kita tengok memang pada tahap yang kita dapat capai, dan bukan sahaja kita membuat sendiri, tetapi kita telah mendapat kerjasama, partnership dari pelbagai pihak, walau maupun di tempatan ataupun di antarabangsa ya. Saya amat bangga dengan sebagai penjawat awam melihat polisi yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita berkenaan dengan pembangunan hidrogen. Pembangunan hidrogen ini amat ketara di mana Sarawak adalah ahead ataupun ke hadapan dibanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia ini. So jadi Sarawak adalah menjadi sebuah negeri contoh dari segi pembangunan hidrogen dan dihormati oleh peringkat antarabangsa. Segala strategi perancangan, visi dan misi pembangunan ekonomi Sarawak sudah mencapai kejayaan, membuahkan hasil. Inilah sentuhan keramat Yang Amat Berhormat Premier Sarawak bersama barisan kabinetnya. Kata-kata gurauannya ketek ajak si berasa menjadi siulan warga netizen. Kami mengucapkan selamat hari jadi ke-72 kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Semoga sihat sejahtera untuk terus cemerlang memimpin Sarawak.